Assalamualaikum, hari ini kami akan menceritakan tentang surah Al-Munafiqun. Seperti namanya, surah ini menceritakan tentang golongan munafik dan sifat-sifat mereka. Mari kita lihat sedikit latar belakang surah ini. Ada seorang sahabat yang muda yang terdengar perbincangan golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay yang mengatakan hendak menghalau orang-orang Muhajirin dari Madinah kerana mereka rasa golongan Muhajirin itu telah menyusahkan mereka. Kejadian itu berlaku ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Madinah daripada satu peperangan, iaitu peperangan dengan Bani Mustalik. Sedikit kisah tentang peperangan ini. Peperangan itu terjadi dalam tahun 5 atau 6 Hijrah, iaitu selepas peperangan Uhud. Dalam peperangan tersebut, umat Islam telah mengalami kekalahan yang agak teruk dan puak-puak sekitar Madinah ada yang merasakan ini adalah masa yang sesuai untuk menyerang Madinah dan merompak harta penduduk Madinah. Mereka bukanlah memusuhi agama Islam, tetapi mereka hendakkan harta saja kerana itu adalah cara mereka untuk mendapatkan kekayaan pada zaman itu. Yang telah membuat perancangan untuk menyerang Madinah adalah Bani Mustalik. Nabi Muhammad SAW telah mendapat berita tentang rancangan mereka itu dan baginda telah mengumpul pasukan tentera untuk menyerang Bani Mustalik sebelum mereka sempat menyerang. Kemenangan mudah telah diraih oleh para pasukan Islam. Bani Mustalik telah kalah dan kaum mereka dijadikan tawanan dan harta mereka dirampas. Dianggarkan seramai 200 orang telah dijadikan tawanan, di antaranya adalah Juwariyah binti Al-Harith, anak ketua Bani Mustalik itu. Asalnya beliau telah jatuh ke tangan seorang sahabat bernama Thabit bin Qais. Beliau tidak mampu menjadi hamba dan telah menawarkan untuk membebaskan dirinya dengan subusan. Beliau telah pergi berjumpa Rasulullah SAW untuk menguruskan perkara itu. Rasulullah SAW kemudian telah bersetuju untuk membayar tebusan itu dan menawarkan untuk mengambilinya, dan Juwariyah bersetuju. Selepas perkahwinan itu, para sahabat berfikir, takkan bapa mertua Nabi Muhammad Nabi SAW menjadi tawanan mereka pula. Lalu mereka membuat keputusan untuk membebaskan tawanan mereka beramai-ramai. Maka ini adalah rahmah perkahwinan Nabi Muhammad SAW dan Juwariyah radhiyallahu anha. Selepas mereka dibebaskan, maka seluruh kaum itu masuk Islam beramai-ramai kerana mereka rasa terharu dengan perbuatan umat Islam itu dan kerana puteri mereka telah berkahwin dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ketua mereka hari itu pun masuk Islam juga. Antara yang pergi peperangan Bani Mustalik itu adalah ketua munafik Abdullah bin Ubay. Ini kerana dia tahu yang peperangan ini mudah sahaja, maka kerana itu dia ikut serta. Kalau perang yang susah, dia tak mau ikut. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di sebuah telaga. Seorang lelaki Muhajirun telah terlanggar seorang lelaki Khazraj, maka terjadilah tendang-menendang. Maka lelaki itu marah dan mula memanggil ahli kumpulannya dalam kalangan Ansar. Lelaki Muhajirun telah memanggil ahli kumpulannya pula dalam kalangan Muhajirun. Maka keadaan telah menjadi tegang dan ejek-ejekan serta kata-mengata telah timbul. Apabila Rasulullah SAW dapat tahu tentang perkara ini, maka baginda bersabda, kenapa panggilan-panggilan jahiliah itu masih saja kalian lestarikan? Para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, seorang laki-laki dalam kalangan Muhajirin mendorong seorang daripada Ansar. Akhirnya baginda bersabda, tinggalkanlah kerana hal itu adalah sesuatu yang buruk. Arahan daripada Rasulullah SAW telah menghentikan perkelahian mereka itu, sebab mereka amat menghormati dan menyanjungi baginda. Apakah yang sedang merhati kejadian di telaga itu? Abdullah bin Ubay telah melihat perkara ini dan mengambil peluang ini untuk menyembuhkan semangat kebencian kepada puak Muhajirun. Dia memang tak suka ke Rasulullah SAW dan Muhajirun kerana sebelum mereka datang ke Madinah, dia sepatutnya menjadi ketua Madinah. Maka kebenciannya masih ada lagi kerana merasakan bahawa peluangnya telah dirampas. Maka dia nampak ini adalah peluang untuknya mengambil alih kuasa. Abdullah bin Ubay menghasut puak Ansar dengan mengatakan masalah itu terjadi sebab mereka, kaum Ansar itu telah membantu golongan Muhajir itu.
Sekarang Muhajirun telah melampau, maka dia menghasut untuk jangan lagi bantu puak Muhajirun itu, supaya nanti mereka akan keluar sendiri dari Madinah. Kata-kata Abdullah ini amat bahaya. Waktu itu sudah kecoh isu ini dalam kalangan para sahabat. Keadaan kemudiannya sudah menjadi kecoh. Walaupun perkelahian asal telah berhenti, namun gosip dalam kalangan mereka masih berjalan lagi. Untuk meredakan perkara ini, Rasulullah SAW telah mengarahkan rombongan mereka untuk terus beramal. Ini lain daripada kebiasaan kerana selalunya baginda akan beri masa untuk pasukan berehat. Dengan terus bergerak, semoga percakapan-percakapan itu akan segera reda. Sekarang mari kita lihat sifat-sifat golongan munafik yang disebut dalam Al-Quran. Sifat yang pertama ialah menipu. Allah SWT memberitahu apa yang ada dalam hati mereka. Sebenarnya mereka itu menipu. Mereka telah bersaksi dan sekarang Allah SWT pun bersaksi juga yang mereka sebenarnya menipu. Namun bukanlah mereka menipu bahawa Rasulullah SAW seorang Rasul, tetapi bahagian persaksian mereka itu yang mereka tipu. Ini bermakna Allah SWT telah sedang membuka pekung yang ada dalam dada mereka itu, iaitu mulut mereka sahaja mengaku Nabi Muhammad SAW itu Rasul, tetapi hati mereka tidak beriman pun. Mereka sebenarnya benci dengan baginda. Sifat yang kedua ialah menjadikan syahadah dan sumpah mereka seperti topeng. Ia hanya untuk menutup sikap dusta mereka. Mereka menjadikan syahadah dan sumpah mereka sebagai perisai untuk menutup iman mereka yang tidak ada. Kenapa mereka menutup kekafiran mereka? Kerana mereka akan ada masalah dalam kalangan sahabat yang mukmin. Sifat yang ketiga ialah tidak cerdik dalam hal-hal agama. Jika mengaji pun bukan niat untuk mendalami agama, tapi hanya untuk mengisi masa dan menunjuk-nunjuk pada orang lain. Hal ini telah menyebabkan Allah SWT menutup pintu hati untuk menerima hidayah daripadanya. Sifat yang keempat ialah penampilan mereka hebat. Mungkin ada yang berserban dan berjubah. Seperti yang dikatakan pada Abdullah bin Ubay, itu memang seorang yang tegak tubuhnya, segak dan pandai bercakap. Begitu juga rata-rata munafiknya. Kalau tengok mereka bercakap dan bergerak, memang tak sangka yang mereka itu orang jahat. Sifat yang kelima ialah mereka pandai berbicara. Cara mereka menarik perhatian. Mereka pandai menyebut hadis tanpa mengira palsu atau sahih. Sifat yang keenam ialah tiada manfaat kepada masyarakat, tiada faedah yang mereka bawa, dan mereka juga tiada lebih baik. Mereka itu kelihatan seperti pokok kayu yang kuat, tetapi sebenarnya ia nampak tegak hanya kerana bersandarkan kepada sesuatu sahaja. Ini memberi isyarat bahawa mereka itu bersandar kepada kekuatan umat Islam sahaja. Mereka sendiri tidak ada kekuatan dalaman mereka. Okey, sifat yang ketujuh pula ialah sifat buruk sangka dan paranoid. Bila ada teguran pasal orang-orang munafik ni, mereka akan rasa kata-kata tu ditujukan dekat mereka. Kenapa? Sebab mereka tahu yang mereka ni ada iman yang lemah. Sifat yang ke-8 pula ialah mereka musuh iman Islam yang sebenar. Allah SWT memberitahu bahawa mereka itu adalah musuh kita yang sebenar kerana mereka itu adalah musuh dalaman. Jadi, kita perlulah berhati-hati agar tidak terikut dengan cara hidup dan pandangan mereka yang salah. Sifat yang ke-9 ialah sombong untuk menerima nasihat. Mereka tu sombong sebab mereka ni rasa tinggi diri daripada dapat nasihat tu atau nasihat yang ingin disampaikan. Sifat yang ke-10 ialah fasik. Suka membuat perkara dosa, cuma Allah Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka kalau mereka sendiri sudah menolak daripada menerima iman. Sifat yang ke-11 ialah mereka suka menghasut dan menyebarkan propaganda negatif seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay yang telah menghasut kaum Ansar untuk membenci kaum Muhajirin. Sifat yang terakhir adalah mereka ni rasa diri mereka lebih baik dan memandang rendah terhadap orang lain. Golongan munafik mengatakan bahawa mereka lebih mulia berbanding golongan Muhajirin. Maka Allah SWT mengingatkan bahawa kemuliaan yang sebenarnya adalah milik Allah SWT. Sifat ni boleh dirawat dengan zikrullah dan infak. Zikrullah dalam ayat ni bermaksud agama yang merangkumi seluruh agama tersebut. Jangan jadikan harta dan anak-anak memesongkan kita daripada agama.
Jangan terlalu sibukkan diri kepada harta dan anak-anak sampai lupa dekat agama. Contohnya, kita ni solat cukup 5 waktu. Tapi, waktu kita solat tu, sambil tu lah kita duk fikir pasal hal dunia. Lebih daripada Allah SWT lah. Dan infak harta pula, Allah SWT mengatakan untuk infak bukan dengan harta kita, tetapi dengan harta yang Allah berikan. Kita perlu berkorban ke jalan Allah bagi menegakkan agamanya.